Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustaz Ahmad bin Yaakob bersama isteri ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri kepada seluruh umat Islam, khasnya kepada rakyat negeri Kelantan Darul Naim yang saya kasihi. Mudah-mudahan amalan sepanjang Ramadan yang lepas dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau diterima sebagai satu amalan soleh di sisi. Peluang yang baik ini pada hari yang mulia ini, marilah kita bermaaf-maafan serta meningkatkan lagi hubungan silaturahim, dan jangan lupa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kesejahteraan kepada saudara-saudara kita dalam keadaan uzur dan sebagainya. Marilah kita menjaga diri kita, saudara kita, keluarga kita, masyarakat kita sepanjang perayaan ini daripada segala musibah yang tidak diingini. Sekali lagi saya ucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir batin. Minal aidin wal faizin, kullu am wa antum bi khair. Selamat Hari Raya, selamat Hari Raya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para penonton yang dikasihi sekalian, kembali kita pada hari ini dalam program Bicara Siasah, dan kali ini seorang pimpinan yang cukup terkenal yang akan bersama kita, yang akan membicarakan tentang pelbagai topik, dan beliau tidak asing bagi kita, iaitu Yang Berhormat Datuk Tuan Ibrahim Tuan Man, Menteri Alam Sekitar dan Air. Selamat datang kepada Yang Berhormat Datuk ke terima kasih, insya-Allah. Rancangan Bicara Siasah. Jadi insya-Allah beliau tidak asing dan tentu sekali dikenali oleh rakyat, khususnya beliau merupakan ahli parlimen Kubang Krian. Jadi kita terus pada intro Datuk pada perbincangan kita pada hari ini. Seperti yang kita tahu, pengalaman yang Datuk ada sebagai sebelum daripada ini, iaitulah merupakan juga adun jengka di Pahang, sebelum daripada itu pensyarah, dan kemudian banyak terlibat dengan masyarakat, khususnya dalam politik. Yang Berhormat Datuk pernah sebagai Ketua Penangan PAS Pusat, Putrajaya PAS Pahang, kemudian Timbalan Presiden sampailah pada hari ini, dan kita telah memasuki baru ni, dikurniakan dan digunakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala Kerajaan Malaysia mengembalikan pada kita kenangan ataupun sejarah yang telah PAS tempa di awal tahun 70-an bersama dengan Kerajaan Campuran, kemudiannya menjadi Kerajaan Barisan Nasional. Pada waktu itu juga kita ada menteri dan juga berada di persada negara kita sebagai pemerintah. Jadi untuk kali ini Yang Berhormat Datuk, 10 Mac tahun 2020, satu tarikh yang begitu bersejarah, kerana 3 daripada pimpinan PAS telah dipilih sebagai menteri, termasuk Yang Berhormat Datuk, seorang lagi Yang Berhormat Datuk Taqiyuddin Hassan, dan Yang Berhormat Datuk Dr. Khairuddin Aman Razali. Jadi 3 ini membawa suara PAS ke dalam kabinet pada Kerajaan Malaysia. Jadi untuk permulaan Yang Berhormat Datuk, boleh Yang Berhormat Datuk kongsikan dengan para penonton pengalaman PAS dalam tempoh semenjak 10 Mac yang lalu, lebih kurang tak sampai lagi 100 hari pada hari ini,
Dan mungkin ada orang tanya-tanya Datuk, kenapa PAS diberikan portfolio kementerian? Ialah mungkin Yang Berhormat Datuk Taqiyuddin orang ramai jangka sebagai pengamal undang-undang. Tapi Yang Berhormat Datuk sendiri dan Yang Berhormat Datuk Dr. Khairuddin sebagai contoh portfolio-portfolio yang mungkin seolah-olah tidak ada kaitan dengan suara PAS. Sepatutnya diberilah Menteri Agama sebagai contoh. Ini mungkin yang kita dengar. Tapi bila setelah daripada beberapa bulan berlalu, maka apakah Yang Berhormat Datuk boleh kongsikan dengan para penonton pengalaman PAS diberikan untuk mengendalikan portfolio-portfolio dan kementerian-kementerian, termasuk Yang Berhormat sendiri sebagai Menteri Alam Sekitar dan Air. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama, mesti saya ucapkan tahniah kepada Urusia Perangan Kerajaan Negeri yang telah mengadakan program Bicara Siasah. Satu program untuk mendekatkan masyarakat terhadap memahami pendekatan siasah dalam sesuatu aspek yang kita hadapi. Pertama sekali memang saya sebut sebagai peristiwa 10 hari bulan Mac ni sebagai peristiwa yang hari terkejut sedunia lah kot. Sebelum tu ramai banyak peristiwa. Sebenarnya kita pun tak jangka lah. Kita sebelumnya saya nak latar sikit pada ni. Yeah. Kita ada muafakat nasional dan kita telah buat keputusan untuk mengadakan retreat bersama pimpinan tertinggi PAS dengan UMNO di Janda Baik, di Pusat Latihan UMNO di Ilmu. Dan kita di situ, kita duduk dalam 3 hari bersama semua pimpinan tinggi kedua parti merangka macam mana persiapan kita menghadapi pilihan raya ke-15. Dan kita ada beberapa resolusi, tapi hujung pada retreat tersebut kita dapati tiba-tiba saja berlaku satu senario politik negara yang kekecohan berlaku dalam Pakatan Harapan, yang akhirnya kita buat keputusan arahan habis saja retreat di Janda Baik, kita mesti bergerak ke Kuala Lumpur. Semua pimpinan tak dibenarkan balik ke negeri sebab kita tak tahu apa yang akan berlaku dan jadi semua bergerak ke Kuala Lumpur. Ya, kemudian bila Perdana Menteri Tun Mahathir berhenti letak jawatan dan kita dapat confirmation daripada pihak tertentu yang mengesahkan bahawa memang Tun dah letak jawatan sebagaimana yang kita sekarang sedia maklum, tuanku sebut pun dalam parlimen. Jadi kita mula susun pendekatan. Akhirnya sebagaimana yang berlaku, terbentuk kerajaan baru, Perikatan Nasional. Nama Perikatan Nasional pun baru muncul je, tiba-tiba muncul atas situasi yang berlaku. Jadi senario begini, dari Janda Baik ke Putrajaya. Jadi di situ kemudian terbentuk kabinet sebagaimana yang telah kita sedia maklum bila kita Agung mendapati sokongan kepada Tan Sri Muhyiddin itu besar dan boleh bentuk kerajaan. Maka terbentuklah kerajaan hasil gabungan PAS, UMNO, MIC, parti-parti dalam komponen Barisan Nasional dan Parti Bersatu, termasuk rakan-rakan yang keluar daripada PKR membentuk satu kerajaan. Dan pada waktu itu masing-masing parti mengemukakanlah senarai untuk bentuk kabinet segera sebab bagaimana yang disebut oleh Yang Agung, situasi tidak tenang ni mesti diatasi, tak boleh lama biar. Jadi akhir kita bentuk. Dan pada waktu itu sebagaimana yang disebut dijangka, orang PAS ni bila sebut mungkin nampak agama lah. Bila sebut PAS orang nampak bidang agama. Tapi kalau doktor boleh pegang macam-macam yang tak macam-macam portfolio. Kalau undang-undang mungkin macam-macam portfolio. Tapi bila sebut PAS ni orang nampak bidang agama. Sekarang ni sebenarnya dalam PAS ni pelbagai bidang ada. Kita ada pelbagai kepakaran. Partinya parti PAS oleh kerana dasar kita Islam. Orang yang bila Islam nampak agama. Sebenarnya Islam tu dalam konteks universal. Jadi bila disebut portfolio, kita alhamdulillah kali ni dalam pertama kali dalam sejarah kita ada 3 menteri, ada 5 timbalan menteri daripada PAS, berarti 8 orang. Dan kali pertama juga dalam sejarah, Kelantan mendapat 12 orang. Oh, 12. Paling besar. 5 menteri, 7 timbalan menteri. Semua berada di Kelantan. Dari Kelantan. Dan saya sebagaimana disebut oleh pengerusi, diamanahkan untuk diumumkan untuk Kementerian Alam Sekitar. Mula-mula Alam Sekitar, kemudian kita combine dengan air. Saya ucap tahniah lah pertama sekali, kali pertama dalam sejarah kita wujudkan Kementerian Alam Sekitar. Sebelum ni kita ada Jabatan Alam Sekitar.
Kali pertama juga dalam sejarah segmen sektor air dimasukkan dalam Kementerian Alam Sekitar. Dan saya memang lama dalam perbincangan, saya kata tak apa pun air ni sebahagian memang kena duduk dalam sektor alam sekitar. Sebab dia berkait rapat. Sebelum ini dia dua kementerian berasingan. Jadi bila kita nak ambil tindakan, contohnya bila berlaku pencemaran sungai, kita kena cross kementerian lain. Dan ini payah. Dan yang keduanya, kalau tengok dalam Quran, Allah sendiri pun sebut bahawa air ni sumber bagi semua kehidupan. Jadi kalau kita nak bicarakan soal pencemaran air, efeknya pencemaran udara, pencemaran alam sekitar dan sebagainya. Jadi bila combine sekali ni, saya fikir ini satu benda yang sangat baik lah untuk kementerian ini. Dan perkara lagi yang ditanya tadi ialah bila kita dalam PAS ni kita pegang komoditi utama oleh ahli Parlimen Khairuddin Takiri, Kuala Nerus, dan Datuk Takiuddin Hassan, ahli Parlimen dan Undang-Undang, dan saya diamanahkan untuk alam sekitar dan air. Dan kita ada Timbalan Menteri Sumber Manusia, Timbalan Menteri Pertanian, Timbalan Menteri Wanita. Jadi ini ada. Cuma yang menariknya untuk kita kongsi, bila kita bersama dalam muafakat nasional dan kita bersama juga dengan bersatu, walaupun kementerian tu nampak berbeza, tetapi kita wujudkan program-program merentas kementerian. Sebab ada benda-benda yang kita kena terlibat. Contohnya Kementerian Alam Sekitar. Bila berlaku pencemaran, kita kena ada hubungan dengan KPKT, Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Kita juga hubungan dengan industri, kita ada hubungan dengan komoditi, pencemaran daripada kilang-kilang, kita pantau. Jadi kita nak semua kementerian kita ni bergerak secara bersama, dan nampak kerjasama sekarang yang sangat baik lah, Alhamdulillah. Alhamdulillah, satu perkara yang Puan Datuk sebut tadi, kejutan juga pada rakyat Kelantan. Begitu ramai menteri, dengan 5 orang menteri yang Puan Datuk daripada PAS. Daripada PAS. 5 daripada PAS. 7 timbalan menteri. Semua sekali 7 campur-campur parti-parti lain. Jadi ini satu rasanya tidak ada sebab lagi lah untuk kita melihat tidak berlaku perubahan khususnya di negeri Kelantan ini. Dan kita nak pergi lagi Muhammad Datuk pada seterusnya berkaitan dengan perancangan kementerian yang Muhammad Datuk sendiri, khususnya kalau kita melihat di Kelantan, apakah perancangan mungkin Muhammad Datuk boleh kongsikan dengan para penonton jangka masa panjang dan pendek lah, khususnya kalau kita pergi sikit Muhammad Datuk isu air lah di Kelantan ini. Dan mungkin ada sebab jawapan-jawapan yang boleh kita ikuti. Cumanya dengan Yang Muhammad Datuk sebagai tamu pada hari ini, mungkin kita nak dengarkan secara langsung daripada mulut Yang Muhammad Datuk sebagai menteri kepada rakyat Kelantan tentang isu, khususnya isu air dan kaitan alam sekitar. Kalau okey, pertama sekali saya sebut tadi, kita di Kelantan ni kebetulan lah 5 menteri dan 7 timbalan menteri. Walaupun kita menteri dari Kelantan, tetapi kita kena jaga seluruh negara. Walaupun saya ahli Parlimen Kemakrian, tapi tanggungjawab pada seluruh negara. Dan kita pun monitor tentang seluruh negara. Cuma bila kita sebut Kelantan, isu-isu air ni sebenarnya bukan Kelantan sajalah. Kita juga menghadapi isu air. Baru ni kami kementerian kita turun ke Kedah. Kedah ada isu air, bekalan air yang tak cukup, Kelangkawi sebagai contoh. Bekalan air pertanian di Kedah berdapat masalah. Kita sebenarnya saya pergi ke Perlis. Perlis NRW-nya sangat tinggi, lebih daripada 60%. Jadi banyak isu, hampir semua negeri lah ada isu-isu air ni. Dan isu air ni isu yang sentiasa ada. Bila kita ada pertambahan industri, pertambahan perumahan, permintaan air makin meningkat dan permasalahan industri air ini makin berkembang. Jadi saya fikir itu normal dan kita hadapi. Balik pada soalan tadi tentang Kelantan. Bila saya duduk di kementerian dan jadi ahli Parlimen Kemakrian, memang kita akui sebelum ini pun ramai orang kritik bila sebut air Kelantan lah jadi itu. Dan bila saya duduk di kementerian dan saya minta report semua tentang negeri-negeri, dan kita akui bahawa Kelantan ni ada masalah air. Dan permasalahan yang berlaku di Kelantan ni ialah saya tengok satu permasalahan sumber air. Sumber air. Kelantan antara negeri yang paling tinggi mengambil underground water, air bawah tanah. Banyak perigi dan sebagainya, yang saya fikir antara yang paling tinggi berbanding seluruh negara di Malaysia.
dan kita kurang mengambil surface water, air sungai, air permukaan tanah. Itu ada itu pun ada benda yang kita kena tengok. Yang kedua, yang pertama sumber, yang kedua kita ada masalah tentang sistem piping system. Pipe kita lama, 40-50 tahun, yang menyebabkan berlaku kebocoran sana sini dan sebagainya. Kalau 40 tahun ni sepatutnya memang kena tukar lah. Dan bila kita cek NRW di Kelantan ni 53%. 53%, maknanya kita hanya jual 47%. Jadi mana-mana company, kalau kita buat keluar produk 100%, kita boleh jual 47%, confirm berdepan dengan masalah. Jadi NRW tinggi, tapi Perlis 60 lebih tinggi, antara paling tinggi Perlis, Kelantan nombor 2. Negeri lain nomornya antara ada yang 30, ada yang 37 begitu. Tapi secara keseluruhannya kita akui bahawa hampir semua negara kita berdepan dengan masalah pipe lama yang perlu dibuat baru. Dan bila kita nak buat baru ni, kosnya besar. Masalah itulah. Kelantan masa duit je, kalau duit selesai beres semua. Jadi alhamdulillah, terima kasih pada Kerajaan Kelantan. Tahun 2016 Kelantan telah migrate kepada pusat, telah melakukan migrasi, dan hampir semua negeri-negeri dah buat migrasi kepada pusat, migrasi sumber air. Jadi industri air masih lagi dipegang oleh agensi kerajaan negeri, tapi sumber air, saya bicarakan sumber air. Jadi bila dah migrasi, apa yang diperoleh oleh negeri yang migrasi, pertama sekali hutang-hutang air yang selama ni kita akan lupuskan, diambil alih, hutang tu dilupuskan. Kemudian projek pembangunan air itu akan diurus oleh direct oleh SPAN, Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara, dan dibiayai oleh satu agensi kita, Perbadan Aset Air Berhad, PAB. Jadi selama 45 tahun, dan 45 tahun kita akan serah balik pada negeri. Itu masalah kedua, masalah NRW tinggi. Yang pertama sumber, yang kedua NRW. Yang ketiga ialah berhubung dengan isu air di Kelantan, ialah isu perawatan air. Sebab kita tengok sekarang ni Kelantan, bila kita ambil buat telaga jejari, berarti kita ambil underground punya air, sama ada mini loji ataupun loji-loji besar macam di Cicar dan sebagainya, itu kita ambil air bawah tanah. Air bawah tanah ni pertama sekali kita meneliti tentang dia tidak mencapai apa yang sepatutnya. Jadi contohnya, waktu kita buat kajian, sepatut dia boleh bekal 50 MLD, 50 juta liter sehari. Tiba-tiba bila siap, dia hanya boleh produce dalam 30 juta. Berarti kita short tu 20 juta. Yang kedua, kos rawatan air. Sebab air Kelantan ni dia magnesium tinggi, iron tinggi. Sebab tu air kita kadang warna merah kan. Warna merah, kemudian dia berbau, kemudian dia berminyak sebagainya. Dan ini ada kos rawatan. Jadi oleh kerana itu kita berdepan dengan isu tiga ni isu besar. Tetapi apa yang pihak kementerian sekarang tengok, keseluruhannya kita berhasrat untuk menyelesaikan secara total isu air di Kelantan. Kebanyakan negeri-negeri lain, basic asal air tu selesai, cuma top up je. Tapi Kelantan basic pun tak selesai. Jadi kita berhasrat untuk selesaikan secara jangka panjang keseluruhan isu air Kelantan. Bajet kalau kita tengok untuk usaha keseluruhan ni tak kurang pada 4 bilion. Tapi tidak sekaligus lah. 4 bilion ni kita akan step peringkat-peringkat. Dan kita juga ada hubungan baik dengan kerajaan pusat, dan Menteri Besar juga dah buat kunjungan pada Menteri. Kita bincang soal royalty. Sebenarnya kalau kita tengok dia, kalau sekiranya negeri itu tak berdepan sangat masalah keuangan, kekangan keuangan, banyak benda kita boleh buat. Dan alhamdulillah saya fikir kita ada jalan ke arah itulah. Jadi saya dah buat pertemuan dengan Menteri Besar Kelantan, dengan Esko Air di Kelantan, dan insya-Allah pihak kementerian akan turun secara rasmi, lawatan kerja rasmi ke Kelantan. Saya ingat dalam ujung bulan ni ataupun awal bulan depan kita dah ke Terengganu, dan kita akan turun semua negeri. Tapi Kelantan ni kita akan turun Terengganu untuk kita berjumpa dengan Menteri Besar, kita jumpa dengan Esko, jumpa dengan Air Kelantan, untuk kita tengok keseluruhan secara holistik
untuk mengatasi masalah air di Kelantan. Saya pun satu benda yang kita mungkin boleh kaitkan juga ialah soal alam sekitar. Sebab kementerian saya jaga dua. Satu sektor air, satu lagi sektor alam sekitar. Secara keseluruhannya sektor alam sekitar di Kelantan ni alhamdulillah okey. Bahkan air sungai Kelantan yang kita nampak keruh tu pun standard dia masih standard nombor 2. Standard nombor 2 ni maksudnya air tu bersih. Air tu bersih. Cuma dia kuning tu tanah, mendapan tanah. Tapi di segi itu dia bersih. Cuma mata kasar kita nampak dia keruh. Sebenarnya keruh sungai ni hampir semua sungai. Kalau kita tengok Sungai Pahang, Sungai Perak, semua dia standard je tu. Cuma kadar kekeruhan tu. Sebab tu nanti kita akan tengok tempoh PKP ni apa efek pada alam sekitar sebagainya. Tapi Kelantan ni tak ada masalah industri yang mencemarkan sangat sungai Kelantan. Pencemaran berlaku daripada pembalakan, pertanian dan sebagainya, peladangan, itu yang menyebabkan tanah air kita kuning dan paras air makin cetek. Bukan air tak ada. Kerana tanah, pasir dan sebagainya menyebabkan sungai tu makin cetek. Dan ini kita kena atasi lah bila kita fikir bagaimana untuk ambil surface water tadi, air permukaan tanah ni sebagai sumber bagi kerajaan negeri. Okey, Yang Muhammad Datuk berartinya ada progres. InsyaAllah. Kita dah lulus untuk Kelantan saja yang dah dalam program sekarang RMK 11 yang tengah berjalan sekarang ni. Saya ingat lebih kurang dalam 400 juta lebih. 400 juta. Yang sedang ongoing sekarang. Kita ada 16 mini loji yang sedang kita tengah usaha yang kita jangka dalam masa terdekat ni boleh dimanfaatkan lah. Dan kita juga ada projek untuk penyelesaian jangka pendek masalah setempat. Kita dapat dua banyaklah kawasan Pasir Mas, kawasan Bacok, Kubang Krian sendiri. Hampir semua kawasan ada masalah. Saya tengok puncanya bekalan air yang tak cukup menyebabkan kawasan yang sempadan ujung-ujung ni dia tak sampai. Isunya ialah bila kita tingkatkan tekanan air, kita boleh. Tapi pipe akan pecah. Jadi kita terpaksa hadkan berapa persen yang kita boleh lepaskan air. Bila kita lepaskan air perlahan supaya mengelak pipe-pipe kita pecah, resikonya ialah orang ujung tak dapat bekalan air. Dan masing-masing mula pasang motor di rumah masing-masing untuk sudut. Kawan ni 1 horsepower, member setengah 1,5 horsepower. Kawan tu buat 2 horsepower. Akhirnya masing-masing, contohlah ni, saya pun tak tengok berapa kebesaran, tapi saya tengok masing-masing. Jadi masing-masing berebut tarik air. Dan ini menyebabkan orang miskin, orang tak mampu, tak ada bekalan air. Jadi saya fikir jalan penyelesaiannya ialah kita kena cari kaedah bagaimana untuk meningkatkan bekalan air supaya sampai. Yang keduanya, bukan rumah yang pasang motor tetapi agensi kita yang pasang motor untuk pastikan air itu sampai ke hujung. Dan kita kena banyakkan loji-loji. Loji takungan. Loji ni kita bincang kemudian. Tapi kita kena banyakkan loji. At least kawasan-kawasan yang hujung ni pun dengan support daripada motor yang tarik tu dia mampu bekalkan ke tangki. Daripada tangki dia boleh turun dalam kawasan-kawasan tertentu. Jadi itu isu air. Kemudian sama juga isu-isu yang lain lah. Isu kumbahan. Itu masih bawah kementerian saya. Bawah kementerian Datuk. Datuk seterusnya tertarik berkaitan apa yang Muhammad Datuk sebut. Berkaitan isu air ini keperluan pada manusia dan dia termasuk daripada bidang kuasa negeri selain daripada agama, tanah dan perhutanan. Mungkin kita nak bincang sikit Muhammad Datuk, boleh Muhammad Datuk kongsi berkaitan dengan pembangunan hasil negeri daripada hutan. Contoh kalau boleh Muhammad Datuk kongsikan dengan masa yang Muhammad Datuk menjawat jawatan menteri ini, bagaimana pengurusan hutan diuruskan oleh pihak kerajaan negeri termasuk Kelantan. Okey, dia pertama sekali bidang hasil bawah kerajaan negeri ialah hasil air, tanah, perhutanan. Ni bawah negeri selain pada agama. Sumber bagi negeri ni dia terhad. Bermakna dalam kita merancang pembangunan negeri, mau tak mau kerajaan fikir apakah sumber untuk menjanam pendapatan untuk rakyat. Jadi yang adanya ialah cukai tanah, cukai perumahan dan sebagainya.
Tapi cukai saja tidak mencukupi dan kita pun tak boleh naikkan cukai mereka sebab ada risiko tekanan pada rakyat. Okey, sumber kedua kita ialah air. Air di Kelantan, syarikat air Kelantan, kita uruskan air. Tetapi syarikat air yang ada ni boleh menampung untuk company tu hidup. Isu yang begini. Isu tarif air kita ni kadang-kadang terlalu rendah, minta maaf lah. Kadang-kadang orang sensitif, so tarif air kita tu menteri nak naik, so naik. Bukan gitu. Sebagai contoh ya, Negeri Pahang 38 tahun tidak pernah naik tarif air. Dan kita kena tahu berapakah harga air 1,000 liter air kita proses. Katalah kita proses dengan harga RM2.30. Kita jual dengan harga RM1.70. Ya, sampai bila tak boleh tampung? Sebab harga kos jauh lebih tinggi berbanding harga yang kita jual. Itu harga. Yang kedua, NRW ni separuh daripada air kita proses ni tak boleh jual. Hilang tengah jalan. Jadi separuh pendapatan syarikat air dah turun. Jadi bila kita berdepan macam ni, syarikat air tidak boleh menjana income bagi negeri. Dan ini realiti. Kebanyakan negeri, kecuali Johor. Johor, okey, syarikat air Johor sebab dia buat satu reformasi air Johor. Negeri-negeri lain boleh hidup. Tapi setengah negeri itu terpaksa top up dengan sumber lain. Sebab kita fikir, kita bertimbang, kalau kita naik tarikh air nanti rakyat marah. Akibatnya dia tak rasa hargai air. Minta maaf lah. Kita akan hargai sesuatu bila tak ada. Bila air rumah kita cik keluar, kita ambil di tadah lah. Tapi waktu besar tu kita tak peduli. Minta maaf sekejap, kadang-kadang air kita keluar, paip kita rosak, kita tak baiki pun. Cuba ya, kalau paip kita setitik-setitik ni, kita ambil berdi, kita takung, pagi besok tengok macam mana. Melimpah berdi tu. Tapi kita tak hargai. Pasal apa tak hargai? Murah. Setengah negara di barat, harga air lebih tinggi daripada sampar dengan elektrik. Jadi kita ni bukanlah nak sampar macam tu. Tapi kita nak beritahu bahawa kos operasi yang ditanggung oleh syarikat air ni jauh lebih tinggi daripada kos yang dijual pada rakyat. Jadi oleh kerana itu, apa mekanisme bagi penampung pendapatan negeri? Negeri terpaksa tebang hutan. Negeri terpaksa banyakkan ladang. Untuk tujuannya, untuk meningkatkan hasil negeri kepada rakyat. Okey. Jadi, saya nak ucap terima kasihlah seluruh negeri di Malaysia. Sebab kita di peringkat kementerian, ni bukan kementerian saya ni, Kementerian Sumber Asli. Yang sahabat saya ni, Kementerian Sumber Asli. Dulu kita satu kementerian. Kita dah lama pun, kita buat had tebang balak. Jadi setiap tahun, kementerian, kerajaan pusat akan keluarkan kepada negeri-negeri hak tebangan yang dibenarkan untuk tebang. Tak boleh lebih. Katakanlah Kelantan dibenarkan hak tebangan 20,000 hektar. Contoh. Pahang 30,000 hektar sebagai contoh. Jadi tak boleh lebih pada tu. Alhamdulillahnya, bila setiap kita akan semak sepanjang waktu ni daripada Kementerian Rakyat Kebetulan dan Kabinet, hak tebangan ni dipatuhi. Alhamdulillah. Termasuk Sabah, Sarawak, Pahang, semua seluruh negara. Bahkan ada negeri-negeri yang hak tebangannya lebih rendah daripada apa yang sepatutnya, termasuk Kelantan. Jadi contohnya dibenarkan tebang 30,000, tapi dia hanya tebang 25,000 je. Dan saya berjumpa dengan Menteri Besar Kedah, sahabat-sahabat kita Menteri Besar lain. Mereka ni bukan sangat nak tebang balak sangat. Mereka tebang ni kerana keperluan sumber bagi menjana pendapatan negeri. Okey, kita akui bahawa tak salah tebang. Dengan hutan yang dibenarkan, dengan peraturan SOP yang betul, tak salah tebang. Bukan jangan kita nak blame balak sebagai masalah, kecuali isu yang kita hadapi sekarang ni begini. Pertama, balak yang ditebang itu dia ada kaedah dia. Ada kemudian buffer zone tepi sungai mesti dijaga. Kalau dan ini kita terima kasihlah pada Jabatan Hutan yang memantau. Kawasan tepi sungai ni memang kawasan buffer zone, tak boleh tebang. Kalau ditebang tepi sungai itu yang hancur tu. Yang keduanya, hak tebangan. Dia tak boleh tebang penuh tu. Dia gondol semua bukit, itu tak boleh. Jadi hak tebangan juga dipantau. Jadi sebenarnya bukan balak sajalah. Termasuk juga pertanian.
Sekarang ni musangking, orang suka tanam 10,000 hektar musangking, 3,000 hektar musangking. Okey, kita tak blame durian ni, kita pun makan. Yang kita nak minta ialah supaya semua termasuk industri follow peraturan yang ada. Follow SOP yang ada. Kalau mereka ikut betul, sungai kita tidak tercemar teruk. Kalau ikut betul. Jadi saya fikir bila orang tengok pembalakan, orang nampak Kelantan. Ya. Padahal negeri lain juga ada. Termasuk apa yang berlaku di Kedah baru-baru ini. Saya kunjung jumpa Menteri Besar Kedah, isu air alam sekitar. Tapi dibangkitkan juga isu balak. Jadi kita minta supaya negeri-negeri ini pertama sekali tolong jaga kawasan tadan air. Jangan tebang kawasan tadan air. Yang kedua, kita minta supaya setiap negeri, ni cadangan, sebab di bawah bidang kuasa kerajaan negeri, untuk mewartakan kawasan taman negeri sebagai taman negeri, supaya tebangan balak tidak dibuat dalam zon taman negeri. Kelantan ada taman negara sikit. Kelantan ada. Tapi setengah-setengah negeri tu dia kena adalah allocate lah kawasan berapa ribu hektar kawasan balak ni, kawasan tanah hujan yang kita gazetkan terus sebagai taman negeri. At least untuk jangka panjang, kita sebenarnya dalam proses untuk di peringkat kementerian bawah MGTC, kita nak tengok bagaimana kita yang tak tebang balak ini, kita korbankan pendapatan negeri. Dan hutan kita ni menampung penyerapan karbon yang dikeluarkan oleh industri. Jadi industri yang keluar karbon banyak ni, pencemaran ni, kita yang cover, hutan-hutan kita yang cover industri pencemaran tu. Jadi di kawasan ini, dia kena, kita harap ada kita tengah runding, beberapa negeri pun dah mula, Kelantan pun dah mula untuk carbon credit. Jadi kita mula menilai supaya negeri-negeri yang berkorban tidak menebang hutan ni, dia dibayar oleh industri yang mengeluarkan karbon yang tinggi. Jadi kita ada kaedah pengukuran nilai karbon yang dikeluarkan dan berapa yang sepatut dia tampung untuk penyerapan balik karbon dia. Jadi ini di antara benda-benda yang timbal balas dari negara Eropah sekarang ni tengah cari mana negara yang sanggup 30-40 ribu hektar ladang kawasan hutan dia korban tak tebang. Dan dia bayar. Dan ini di antara benda-benda yang kita tengoklah. Jadi saya tengok dalam kuat ni semua pihak termasuk industri juga, semua kita bertanggungjawab lah. Saya minta maaf Berkusi. Pagi ni bila saya pegang kementerian ni, saya sangat sensitif isu sungai. Saya sangat sensitif sungai. Jadi dan saya beritahu pegawai saya tak boleh kompromi pencemaran sungai. Dan bila berlaku pencemaran sungai, saya anggap ini sangat tidak bertanggungjawab lah. Dan kita akan gantung lesen, gantung operasi mana-mana kilang yang mencemarkan sungai. Dan saya nak tegakkan, saya tak kompromi dengan isu pencemaran sungai. Sebab pagi ni saya tengok ada laporan sungai bagus satu negeri. Sungai tu jadi bahan pewarna dia, turun ke sungai tu hijau habis sungai tu. Kita ingatkan hijau ni hijau alam tak? Hijau ni hijau daripada buangan-buangan. Pencemaran. Dan saya ucap terima kasih lah. Bila kita sekarang ni, kita report je, saya tu arahkan dengan untuk pastikan jawatan alam sekitar cek. Pagi tu juga dia akan tahap pegawai cek di tempat tersebut. Dan terus siapkan laporan. Dan kita ambil tindakan terus. Untuk makluman hingga setakat ni kita dah gantung operasi, saya ingat dalam tak kurang pada 10 kilang. Kita gantung operasi. Ada yang kata kita gantung 3 bulan, ada yang gantung sebulan, ada yang gantung 14 hari, bergantung pada dia punya pencemaran. Dan kita telah ambil tindakan denda. Baru ni kita buat operasi musim raya baru ni, kita operasi 200 hampir ke 300 premis yang kita buat pemeriksaan. Kita gantung operasi 5 premis. Dan kita denda dia, kita bicara bawah mahkamah, kita buka kertas pertuduhan sebagainya. Jadi alam sekitar ni dia pertama kita kena tegas dengan akta yang ada, dan kita juga dalam tengah buat semakan. Kadang-kadang akta ni tak menakutkan juga. Contohnya denda yang dikena ku tak padan dengan pencemaran.
Terus terang saya sebut bahawa setiap kali pencemaran sungai, kita habis beribu ringgit untuk bersihkan balik sungai. Ya, kadang-kadang sampai ratus ribu kita habiskan untuk baik pulih sungai. Ya, tapi kalau denda tu tak sikit, industri tak kisah pun. Dia boleh bayar tu. Boleh bayar je. Berapa compound? 2,000. Alah 2,000. Jadi sekarang ni kita nak setengah tertingkat, kita nak maksimalkan mungkin sampai setengah juta. Ya, denda dia bergantung kepada kesalahan, dan ada yang kes kita ke bawah mahkamah, dan saya ucap terima kasih pada semua penguatkuasa kita di Jabatan Alam Sekitar khususnya. Ni kita dah melerik sikit pada pencemaran, sumber dan tindakan kita. Baik, pandangan Puan Datuk tadi berkaitan dengan alam sekitar, pemeliharaan alam sekitar Datuk, kita boleh kaitkan dengan banyak yang Puan Datuk sebutkan tadi, dan betul-betul yang Puan Datuk menghayati kementerian ataupun portfolio yang diberikan tanggungjawab. Yang Puan Datuk, kita nak balik pada tajuk kita bicara siasah, dan tadi pun kita banyak cerita tentang topik siasah. Cumanya kita nak pergi kepada tentang PAS dan kerajaan lah pada hari ini, yang kita pada hari ini sudah menjadi satu sebahagian daripada pentadbiran yang Puan Datuk sebut tadi, Perikatan Nasional. Bagaimana yang Puan Datuk melihat peranan PAS di dalam kementerian-kementerian, khususnya dalam kerajaan pada hari ini, sedangkan kita bersama dengan gabungan MCA, MIC, GPS yang Puan Datuk daripada Sarawak, ada kalangan sebahagian yang berfikir bahawa PAS sekarang ni sudah mencapai matlamat, kita sudah ada kerajaan. Jadi seolah-olah bagi mereka titik noktahnya di situ. Ada sebahagian berfikir begitulah. Mungkin yang Puan Datuk boleh kongsikan apakah suara Islam yang selama ni sejak ditubuhkan tahun 1951 yang kita oleh ayah-ayah kita ini, untuk kita bawa mesej ke dalam kerajaan yang kita diberikan peluang pada hari ini. Pertama sekali, bila kita wujud kerajaan Perikatan Nasional ni, kita tengok ada satu benda yang rakyat rasai segeralah. Sebelum ni bila zaman PS, kita tengok rakyat jadi takut, bimbang, tiap-tiap hari dengar kenyataan-kenyataan daripada menteri yang menyebabkan rakyat ini marah. Isu-isu hak-hak orang Melayu terhakis, isu-isu yang mendapatkan isu tabung haji, isu macam-macam. Jadi bila bertukar kerajaan, saya rasa pertama kali yang rakyat rasa ketenangan, khusus di kaum Melayu lah. Isu-isu institusi raja, isu bahasa Melayu, isu hak milik Memputera dan sebagainya. Bila bertukar saja, suasana pertama yang rasa tenang. Rasa tenang, rasa damai, tak rusing, tak bimbang. Ini satu benda. Yang keduanya, bila PAS sebahagian pada kerajaan, kita 18 orang saja ahli parlimen. Daripada 222. Daripada 18 ahli parlimen, 3 orang saya menteri dan 5 orang timbalan menteri. Bermakna bahawa kita sebahagian pada kerajaan yang ada. Dan bila kita bawa agenda Islam dalam kerajaan, bukan makna kita nak ubah total, semua nak berubah. Kita hanya ubah apa-apa yang bercanggah dengan Islam. Yang tak bercanggah dengan Islam, teruskanlah. Tak ada masalah lah. Sebab Islam datang bukan nak mengubah semua. Bahkan kita tengok dalam sejarah Islam, bila Islam datang, Islam mengekang raja-raja. Raja-raja pemimpin kekal. Islam bukan dipanggil datang untuk memerintah, mengambil alih. Bukan penjajahan. Sebab tu istilahnya ialah miftah, untuk buka. Buka, apa nak buka? Pembukaan kota Mekah. Kenapa tak sebut penjajah Mekah? Bukan penjajah. Islam tak pernah menjajah mana dunia. Islam datang, mengekalkan pemimpin di situ, cuma betulkan yang mana tak betul. Dia beri 3 pilihan. Pertama, masuk Islam, kalau dia nak menerima Islam. Yang kedua, tak apa, dia tak nak terima Islam, dia kekal, tapi dia menerima, dia tidak menekan rakyat dia nak masuk Islam. Dia tak nak masuk, tak apa. Dan dia bernaung di bawah Islam. Yang ketiga, pilihan dia, kalau dia bersikap untuk lawan, menentang, lawan, bunuh orang Islam, itu sikap bila mereka istiar perang, kita terpaksa berdepan. Tapi alhamdulillah dalam konteks negara kita ni, saya fikir, bila kita masuk kerajaan, ada perkara-perkara yang kita teliti, mana benda yang kita boleh meletakkan agenda yang selaras dengan perintah Islam. Sebab bagi kita Islam ni universal. Bukan iblis bukan nak paksa bukan Islam untuk masuk Islam ataupun orang yang tak, itu tidak.
Jadi bila kita masuk, contoh Kementerian Air dan Sekitar, alhamdulillah lah, saya bila diberi ni, saya kata, saya balik beritahu mak saya kata, saya diamanahkan untuk pegang Menteri Alam Sekitar dan Air. Ya. Mak saya jawab sepatah je. Mak dia kata, apa yang Allah Ta'ala letak tu, itu yang terbaik. Apa yang Allah letak sebenarnya yang terbaik. Walaupun kita rasa tak baik, tapi bila Allah Ta'ala letak, kita kena tarik semua itu yang terbaik. Dan saya bincang dengan timbalan saya. Alhamdulillah, jaga alam ni satu amanah besar. Tapi institusi ni tak menyebabkan dosa. Alhamdulillah, tiap-tiap hari kita buat kebajikan. Kita boleh beri air pada rakyat. Kita boleh salurkan air. Walaupun duit ni duit rakyat semua. Tapi kita pemudah cara kepada benda tu. Jadi apa yang saya tengok sekarang, elemen apa yang kita boleh masuk yang boleh menepati. Saya tengok pertama sekali, baru ni bila timbul isu pemandu mabuk. Contohlah. Dan kita beri pandangan pada menteri, alhamdulillah dia terima, bahawa kita hukuman kena tingkat. Yang kedua, ada elemen diat dalam undang tu, walaupun tak sebut diat, iaitu ganti rugi kepada keluarga mangsa. Kadang-kadang punca pendapatan keluarga ni duduk satu sumber je, suami je. Isteri tak bekerja, pendapatan lain betul-betul bergantung pada suami. Mandu mabuk, langgar suami itu, suami mati. Sumber pendapatan keluarga tu terus putus. Hari tu juga terus putus. Kecuali dia kerja kerajaan dapat pencen. Kalau kerja swasta, terus putus pada hari berkenaan. Jadi dia hilang sumber pendapatan. Dia hilang suami, apa ganti rugi. Selama ni kita hanya hukum pesalah. Penjara pesalah. Bolehlah, tapi mangsa, keluarga mangsa. Sebab tu dalam Islam, ada diat ganti rugi. Pembunuhan yang tak sengaja ke, sengaja ni. Setengah ulama menghukum hukum bunuh sengaja ni. Sebab minum tu dianggap perbuatan sengaja minum yang dia tahu mabuk. Dia minum juga. Kalau berlaku pelanggaran, dia kena menanggung semua proses tu. Sebab tu setengah ulama berpendapat bahawa mandu mabuk ni, kalau berlaku pembunuhan, hukumannya ialah hukuman bunuh sengaja. Ya. Sebahagian kata pendapat, tapi tak ini khilaf. Tapi yang saya nak perginya ialah ada elemen tersebut kita masukkan. Dan ini kita cadanglah, sebab kita akta tu belum dibawa dalam parlimen, nanti kita akan tengok. Tapi antara yang kita cadang supaya dia ambil kira faktor ganti rugi kepada keluarga mangsa. Kalau ini elemen contoh, elemen-elemen yang kita masuk. Apa lagi perkara yang kita boleh masuk dalam pentadbiran? Kita menentang habis-habisan rasuah. Kita menentang habis-habisan elemen salah guna kuasa. Jadi kita PAS ni menentang rasuah ni lama dah. Sebab tu kita minta supaya apa saja elemen-elemen rasuah ni kita mesti menentang habis-habisan. Jadi kita tak nak image kita dikaitkan dengan rasuah. Dan alhamdulillah kita dalam PAS ni, kita Perintah Kelantan dah 30 tahun. Sampai kali ni tak ada satu kes pun pemimpin kita pun yang dituduh. Tuduhan fitnah tu banyak, tapi yang didakwa tapi sekarang tak ada. Yang fitnah ni macam-macam. Tok Uni Aziz pun dia tuduh almarhum. Jadi yang tuduhan tu satu bab tak semesti betul. Yang keduanya kalau terbukti sampai sekarang tak ada. Alhamdulillah. Bukan saya baru, kita kerajaan negeri Kelantan, kerajaan negeri Terengganu, kerajaan negeri Kedah zaman almarhum Ustaz Azizan, zaman-zaman kita. Jadi sekarang kita masuk dalam kerajaan dan itu juga agenda yang saya diamanahkan sebagai timbalan presiden. Saya ingatkan kawan-kawan yang dalam kabinet pun, kita PAS, kita bawa suara Islam, jaga. Alhamdulillah, kita akan jaga, pastikan kerajaan ini bersih dari rasuah, bersih daripada salah guna kuasa, dan sistem pentadbiran kita pun kena berubah. Jangan nak jadi bosi sangat, minta maaf lah. Setengah-setengah menteri tu kadang-kadang, ialah saya beritahu kat rakan-rakan saya dalam kementerian, pandangan kita bersifat cadangan. Kalau keputusan dan mesyuarat baru jadi keputusan. Selagi kita bincang, itu baru peringkat cadangan. Orang tu nak pergi pandangan lain boleh. Tapi kena ingat, bila dia jadi keputusan, kita kena dokong keputusan bersama. Jadi saya ingat dalam kementerian, elemen tu kita masuk dalam PAS, dalam kerajaan negeri, dalam pentadbiran kita. InsyaAllah. Okey, Muhammad Datuk, sebelum kita mengakhiri bicara siasah pada hari ini, mungkin soalan akhir lah Muhammad Datuk. Okay. Walaupun sebenarnya banyak lagi soalan yang kita nak tanya kepada Muhammad Datuk, dan tentu perkongsian daripada Muhammad Datuk sendiri pun banyak. Cuma untuk kesimpulan pada perbincangan pada hari ini, Muhammad Datuk, yang pertamanya ialah
pengalaman selama sejak bulan Mac yang lalu sebagai menteri, bagaimana Yang Berhormat melihat iaitu kerjasama di antara jemaah menteri dan Yang Berhormat Perdana Menteri sendirilah yang mungkin para penonton dan rakyat tak tahu. Dan yang keduanya ialah harapan daripada Yang Berhormat Datuk pada rakyat, khususnya kepada Kerajaan Perikatan Nasional ini supaya tidak mengulangi kesilapan-kesilapan yang dibuat oleh kerajaan PH yang lalu, supaya betul-betul kerajaan ini memberi khidmat kepada rakyat. Silakan Datuk. Pertama sekali saya pun pertama kali masuk dalam kabinet, dan bila kita mesyuarat setiap hari Rabu mesyuarat kabinet, kemudian kita ada pertemuan mesyuarat bersama lagi dalam kursus-kursus penting. Takdir Allah Ta'ala ni, bila kita ambil alih kerajaan terus COVID datang. Dan bila kita tempoh COVID ni tempoh yang sangat kritikal, tak pernah negara alami. Kita kabinet terpaksa buat keputusan yang sangat beresiko dan sangat besar. Semua kita PKP. Industri tutup, semua tutup. Kita belanja dana yang ada. Kita tengok dulu zaman PS, kita digambarkan kerajaan tak ada duit, duit wirid, tak ada duit, nak bankrupt, kan ni zaman Najib lalu apa semua kan. Jadi kita tak boleh bayangkan bagaimana kalau sekarang ni PH merintah macam mana keadaan. Sebab duk wirid tiap-tiap hari tak ada duit. Bila kita ambil alih balik, Menteri Kewangan tengok, sebenarnya kita ada dana. Duit kita ada. Dan kita mula keluar. Bilion kita buat keluar. Walaupun kita rugi besar, tapi kita buat keluar jumlah tu untuk kita bagi pada rakyat. Rakyat tengah suffer, tengah susah, tak boleh keluar rumah, hilang semua pendapatan, dia bagi semua. Semua agensi yang rasa semua dapat, tak ada orang seorang pun. Makcik Kiah di Kelantan ni pun dapat juga. Jadi semua orang dapat. Jadi okey. Tapi bulan 3, bulan 4, bulan 5, sekarang bulan 6. Tempoh kita pun kita mula daripada PKPB, kita mula longgarkan sikit industri sebab negara kena bergerak, ekonomi kena bergerak. Alhamdulillah, kita tengok ni nanti Menteri akan umum satu fasa lagi selepas ini. Kita harapkan makin ringan lah. Yang menariknya tindakan Kementerian Kesihatan kita yang telah buat satu keputusan yang sangat dipuji oleh seluruh dunia. Kita kuarantin semua. Balik luar negara confirm 14 hari. Dan 14 hari ni letak hotel. Kawan saya dapat hotel 5 bintang, tak nak keluar dia. Jadi kita bagi yang rakyat kita kerajaan tanggung seluruhnya. Warga asing dia bayar. Tapi rakyat kerajaan tanggung. Industri yang paling efek sekali dalam ni terkena ialah pelancongan. Dan kita menjangka 1.4 juta rakyat kita akan hilang pekerjaan. Dan ini tak boleh elak seluruh dunia. Cuma kita sekarang fikir apa jalan keluar ke arah penyelesaian masalah tersebut. Jadi bila tempoh PKP ni seluruh dunia berlaku, yang memperlihatkan pada kita semua alam ni ada penjaganya, Allah Ta'ala. Allah Ta'ala yang menjaga seluruh alam sehingga seluruh dunia, tak usah kata kamu pakar macam mana pun, kuasa besar macam mana pun, negara hebat macam mana pun, dengan kuman yang tak nampak tu, negara kuasa besar dunia jatuh, syarikat-syarikat konglomerat besar-besar sekarang berdepan masalah. Asia sebagai contoh penerbangan merudum, terpaksa bagi mengurangkan pekerja. Minyak, harga minyak tak pernah kita fikir turun, jatuh. Jadi sekarang ni proses macam mana untuk pulih. Semalam Perdana Menteri telah mengumumkan package untuk pemulihan 200 bilion lebih. Satu jumlah yang besar untuk lonjakan ekonomi negara. Jadi kerjasama dalam kabinet ini, bila kita duduk mesyuarat, semua orang fikir ke arah benda yang sama. Semua fikir macam. Sebab tu sekarang ni bila orang kritik kerajaan, tak payah kita jawab. Rakyat sendiri yang lawan dia. Bila satu dua suara PH kritik. Dulu waktu kita sidang parlimen, kita buat sehari. Kemudian kita buat titah saja. Oh, macam-macam kita kena. Tapi bila berlaku pilihan kecil di Chini, masing-masing kata tak payah buatlah, jangan bubar parlimen, kita masih PKP, kita masih. Sebenarnya kenyataan hari ini membuktikan tindakan kita di sidang parlimen tu tindakan yang tepat. Risiko.
kita tak boleh bayangkan sebab kalau ada seorang saja yang positif, habis semua kena kuarantin. Bayangkan kalau semua kabinet kena kuarantin. Jadi ini suasana situasi dan kita doa pada Allah Ta'ala. Kelantan ni tahniahlah, kita dah lama hijau, zon hijau. Saya beritahu kawan-kawan ni kata hijau dengan hijau jumpa okey. Jadi sekarang ni kita banyak zon hijau. Alhamdulillah kita masih bergerak, cumanya masing-masing kena patuhi lah. Patuhi dan insyaAllah kita harapkan kerjasama kabinet sangat bagus. Kemudian kerjasama di antara parti-parti politik juga sangat bagus. Baru ni saya Menteri Luar Pembangunan buat 2 bandar datang ke Kelantan jumpa Menteri Besar daripada Parti Bersatu, dan kita pun bentuk JPKK, Jawatankuasa Pembangunan Keselamatan Kampung. Dulu asal JKK. Yeah. Kita orang PAS ni tengok JKK ni senok mata juga. Kemudian ditukar naik PH, dia tukar MPKK pula UMNO pula senok mata. Sekarang ni tukar lagi ya. Tukar JPKK. Tukar nama lah. Struktur masih kekal nama supaya sensitivity. Jabatan Kuasa Pembangunan Keselamatan Kampung. Yang kita libatkan semua parti-parti dalam tu untuk bersama. Dan insyaAllah di Kelantan ni bila PAS dengan UMNO duduk bersama, fikir bersama, ucap bersama tu, insyaAllah mudah-mudahan Kelantan terus maju ke depan. Negeri-negeri lain pun sama. Kita asal ada 4 negeri je, Kelantan, Terengganu bawa PAS, Pahang, Perlis bawa UMNO. Sekarang ni kita dapat tambah Kedah bawa PAS, Melaka, Johor, Perak. Jadi mungkin lepas ni pula Negeri Sembilan kot insyaAllah. InsyaAllah. Wallahualam lah. Jadi itulah saya rasa kerjasama saya keseluruhannya sangat baik dan saya sangat puas hati lah dengan rakan-rakan kita. Banyak benda boleh kita bincang. Okay, demikian tadi tuan-tuan dan puan-puan para penonton yang dikasihi sekalian, bicara siasah pada hari ini bersama dengan Yang Berhormat Datuk Tuan Ibrahim Tuan Man, Menteri Alam Sekitar dan Air, yang juga Ahli Parlimen Kubang Krian. Dan sebagai penutup kata dan bicara pada hari ini Yang Berhormat Datuk, pihak kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada Yang Berhormat Datuk di atas kesudian bersama-sama dengan bicara siasah, walaupun kita sedia maklum jadual Yang Berhormat Datuk sebagai menteri dan timbalan Presiden PAS tentu sekali padat, tapi kesudian Yang Berhormat Datuk meluangkan masa bagi berkongsi pengalaman, maklumat yang tentu sekali menarik dan banyak yang telah disebutkan oleh Yang Berhormat Datuk tadi. Untuk akhirnya sekali lagi jazakumullah kepada Yang Berhormat Datuk, terima kasih penghargaan yang tidak terhingga. Khususnya sekali lagi juga kepada tuan-tuan dan puan-puan para penonton yang sudi untuk bersama-sama mengikuti bicara siasah kali ini. Akhir kata, aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ini berhubung dengan pelajar-pelajar Kelantan di Mesir. Sekarang ini Mesir berhadapan dengan pandemik COVID yang sangat serius. Kita difahamkan bahawa buat masa ni lebih kurang 1,000 kes sehari di Mesir lah. Jadi pelajar-pelajar Kelantan yang belajar di Mesir adalah seramai 1,974 orang. Dan lebih daripada separuh, iaitu seramai 887 orang telah pun kembali ke Malaysia dan sedang menjalani kuarantin di Kuala Lumpur dan di beberapa negeri lain, Melaka dan ada di Johor. Sebahagiannya iaitu lebih kurang 160 orang telah pun menjalani kuarantin dan balik ke Kelantan. Cuma dalam keputusan mesyuarat Exco kita pagi tadi, kerajaan telah membuat keputusan pelajar-pelajar buat masa ni, pelajar-pelajar yang pulang daripada Mesir ke Malaysia, mereka sendiri menanggung perbelanjaan. Tapi setelah mereka menjalani kuarantin di Kuala Lumpur ataupun mana-mana pusat kuarantin lah, kerajaan negeri akan menanggung perbelanjaan kos untuk bawa mereka pulang daripada Kuala Lumpur ke Kota Baru. Ya, semualah yang balik dan yang akan balik. Buat masa ni lebih daripada 800 orang. Adapun yang pelajar-pelajar yang masih lagi berada di Mesir lah, seramai 787 orang
isu yang timbul adalah ada permintaan daripada ibu bapa supaya kerajaan negeri bawa mereka balik ke Malaysia atas faktor keselamatan. Ya. Jadi kita buat keputusan tadi, kita akan berhubung dengan pihak kedutaan Malaysia di Kahirah. Begitu juga kita akan minta nasihat daripada pegawai kebajikan pelajar Kelantan di Timur Tengah. Kita ada dua. Satu, pegawai kebajikan pelajar Kelantan di Timur Tengah, dan satu lagi kita ada pihak kedutaan Malaysia. Jadi kita akan dapat panduan, nasihat, maklumat dan juga pandangan daripada kedua pihak ini sama ada kita perlu untuk bawa mereka pulang ataupun tidak. Dan insya-Allah kerajaan negeri sekarang ni pun kita sentiasa memantau melalui dua pihak ini. Setiap hari kita terima laporan. Buat masa sekarang ini keadaan masih lagi terkawal lah. Pelajar-pelajar kita di sana, mereka dalam keadaan mereka kuarantin. Kita telah bagi bantuan peralatan dan juga makanan, ya. Jadi untuk selanjutnya sama ada perlu ataupun tidak kerajaan bawa balik pelajar-pelajar ini, itu bergantung kepada pandangan dan nasihat daripada pihak kedutaan dan juga daripada pihak pegawai kebajikan Kelantan di sana. Kenapa kerajaan negeri tak tanggung untuk bawa balik tu? Macam ni, kita sebenarnya kita tunggu pandangan daripada kerajaan Malaysia dan pandangan daripada kedutaan. Sebab pelajar kita ni bukan Mesir saja. Kita ada di Indonesia ramai, kita ada di Jordan, kita ada di Eropah, UK, US, Jepun, macam-macam lagi lah. Kalau kita nak bawa balik semua tanpa ada alasan yang kukuh, kerajaan terpaksa menanggung beban kewangan yang besar. Ya. Tapi kalau perlu, kerajaan akan mempertimbangkan lah. Macam dulu berlaku kes peperangan di Timur Tengah. Semua pelajar kita, kerajaan bawa balik mereka. Jadi hak ni pun sama, sampai satu tahap apabila kita rasakan memang perlu untuk kita bawa balik, kita akan pertimbangkan apa langkah-langkah yang perlu dibuat.